kita bila transit dekat Qatar. Salam. Cabarannya pasal Kau masuk. buat PCR. Oh, kita. Kena buat PCR, lepas tu kena ada booster. Itu cabaran lah. Ada seorang tu dia lambat buat booster. Lalas dia terbang lewat, dia transit dia terus dia tak boleh keluar daripada airport. Oh, terhalang dia dekat. Kuat. Macam di Dubai ke Abu Dhabi, tak ada. Dia tak check ni. Maknanya undang-undang dia tegas lah. Tegas. Tak campur kan. Lepas tu daripada nak pergi London nak pergi Qatar lagi pun kena check. Tapi masa tu kita orang tawakal. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kita dah buat. Sihat dah? Alhamdulillah. Okey, boleh start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahimnya Al-Fadhil Ustaz Haji Rasulullah Muhammad, tuan-tuan, puan-puan, sini jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berhimpun di majlis ilmu kuliah tua pada pagi ini pada awal tahun Hijriah, pada hari ini awal akhir bulan Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan berkati dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada sahabat-sahabat yang ada di luar surah boleh dipersilakan masuk ke ruang solat untuk kita mula kuliah kita ini. Jadi kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat yang berada di luar kawasan kita boleh mengikuti siaran melalui Facebook nanti ya. Yang berada di kawasan harap-harap jangan di Facebook lah. Secara bersemoga insya-Allah. Jadi untuk tidak termasuk channel Ustaz untuk menjaga kuliah. Okey Ustaz, syukran. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwa qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل لنا نورا في حياتنا وفي أعمالنا ونورا في قلوبنا
يا أرحم الراحمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Yang bermaksud, maka ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat kepada kamu, dan syukurlah kamu terhadapku, yakni Allah, dan janganlah kamu kufur terhadap aku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 152 Al-Baqarah. Pertama-tama, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Taqiyuddin yang telah memuqaddimahkan pertemuan kita pada pagi ini selaku pengurusi surau Al-Husna dan seluruh dan kuasa pengurusan surau, dan yang dihormati, yang diraihkan seluruh kehadiran para jamaah duha pada pagi ini, sama ada yang jauh, yang dekat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam kesempatan di pagi Sabtu, di saat kita sedang berehat panjang bersama keluarga, dapat kita mengambil sedikit ruang masa yang ada dalam kita punya kehidupan seharian untuk duduknya kita dalam suasana sebegini. Dan duduknya kita walaupun 1 jam, setengah jam sekalipun, pasti sesuatu yang amat besar harganya, dan Allah akan berikan gandaan pahala dan kerahmatannya dari usia yang kita habiskan. Saya baru semalam terbaca satu tulisan daripada Al-Qardawi. Semak-semak buku semalam, belum tidur, sempatlah semak satu tulisan daripada Yusuf Al-Qardawi dengan tajuknya Qimatul Waqti fi Hayatil Muslim. Tajuknya harga umur waktu dalam hidup orang Islam. Itu tajuk kitabnya, iaitu harga nilai waktu dan umur dalam Islam. Satu kata-kata beliau yang menarik saya punya perhatian lah, satu menung panjang juga. Dia kata, sebanyak mana pun umur kita ini, sepanjang mana pun umur kita di atas bumi, kita hidup atas bumi, selama mana kita hidup, 100 tahun ke, 60 tahun ke, 70 tahun ke, sebenarnya harga umur kita ini bukan kerana panjangnya, tetapi kerana masa yang kita guna untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sikit, tapi ia berharga. Dan kata beliau, kalau kita habiskan masa 10 minit lah katakan untuk agama, untuk Allah, itulah kualiti masa kita. Kualiti masa kita di situ. Jadi makna dalam hidup ini, kata Al-Qardawi, seorang tokoh besar, amat merugilah ada orang yang usianya panjang tapi masa dengan Tuhan tak banyak. Merugilah. Adapun orang yang Allah beri usia yang panjang kepadanya, masa Allah ada, tak banyak tapi kualitinya ada, itu berharga. Jadi saya punya tafsiran lah bila baca tulisan tu. Saya kata, kita kadang-kadang yang kita paling takut ialah kita menyesal satu hari nanti depan Allah. Ini peringatan saya juga
Bila mana kita mula menginsafi bahawa aku hidup dahulu di atas bumi, umur banyak Tuhan beri, 60 tahun cukup, tapi aku ni seolah tak ada masa dengan Allah. Jadi pada masa itu kita menyesal yang tak ke mana-mana. Satulah makanya saya nampak Qaradawi beri satu peringatan, maka saya pun cuba buat satu conclusion daripada ayat Al-Quran surah As-Sajdah ayat 12. Ini mukaddimah ni sebab nak bagi motivasi Ustaz ya, pada yang bercakap ni sebenarnya orang lain okey dah, Ustaz okey dah. Ya, motivasi ni saya buat conclusion daripada kata-kata dengan satu ayat surah As-Sajdah ayat 12. As-Sajdah ayat 12. Dalam surah As-Sajdah 12 itu Allah bagi tahu tentang kelompok manusia yang menyesal. Dan kita lah tu, bukan orang lain. Ayat ni ayat kita, tentang kita ni, di mana sampai masa di pada masyarakat Allah sebut kepada kita ada golongan manusia yang mula bercakap tentang penyesalannya. Apa dia kata? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. As-Sajdah 12. Cuba tengok Quran. Lalu kata Tuhan, golongan ini bila masuk jumpa aku nanti dah bercakap dah. Apa dia kata? Rabbana absarna, wahai Tuhan, kami insaf. Kami insaf hari ini. Insaf benar. Dia insaf tentang dia punya tempoh hidup dahulu. Umur Allah beri, tapi masa dengan Tuhan tak panjang, tak banyak. Dia banyak habiskan masa dengan benda-benda yang melalaikan. Lalu pada hari itu dia kata apa? Absarna, kami dah faham sangat. Minta satu benda yang pelik. Kita lah tu. Apa dia? Farji'na na'mal salihan. Tolonglah pulangkan kami kembali ke bumi. Kita tuan-tuan orang lain, jangan nampak orang lain ni. Kita tu, ini menakutkan ni. Dia kata apa? Farji'na na'mal salihan. Tuhan, pulanglah kami kembali semula ke bumi. Sebab apa kami nak balik? Bukan kami nak cari harta lagi dah, bukan kami nak cari dunia lagi dah. Kami nak na'mal salih, kami nak buat ibadat, kami nak mengaji, kami nak semayang, kami baca Quran, kami nak buat kebaikan, kami nak buat ibadat. Inna muqinun, kami betul-betul percaya. Tolonglah. Merayu. Tetapi tuan-tuan, itu rayuan yang palsu ya. Nak balik apa lagi? Dunia mana nak baliknya? Tapi nak cerita penyesalan itu. Jadi orang ini, dia minta untuk balik ke bumi sebab apa? Na'mal salihan. Mana apa? Untuk mengaji, untuk belajar, cari ilmu, baca Quran, bertaubat, buat kebaikan, duduk di tengah ceramah, duduk di masjid. Pada masa itulah Allah sebut dalam surah As-Sajdah, ada golongan yang mula menyesal. Jadi kita, kalau kita ukur balik dengan kehidupan kita sehari dua ini, saya sebut untuk saya tuan-tuan, ini kita live, audio kuliah buat live. Kita, kalau kita letak satu angka dalam hidup ini, berapa banyak masa dengan Allah kita habiskan, tak payah kita bincang sebulan, lama sangat, sehari je 24 jam 24 jam kita seharian, daripada pagi hingga pagi besok. Kita ambil pagi lah, 6 pagi hingga 6 pagi besok, 24 jam sehari suntuk. Allahu Akbar. Berapa jam kita menghadap Allah Azza wa Jalla? Berapa banyak masa kita menghadap Allah dengan solat, dengan zikir, dengan tasbih, dengan baca Quran, dengan buat ibadat. Berapa jam? 12 jam? Tidak. 10 jam? Tidak. Berapa jam? Wallahu a'lam. Saya pun tak banyak sekolah. Ustaz tak boleh sebut kata sejam. Kok tak sampai? Solat zuhur 5 minit, solat asar 5 minit,
kali 20 minit baru. Zikir-zikir ringkas, paling ringkas 3 minit. Berdoa. Kalau imam panjang doa sikit, merepek panjang imam baca doa ni, lenguh aku, dia kata contohnya lah. Tapi imam jangan panjang sangat doa-doa ni pun, ya, raikanlah jemaah. Tapi kita sendiri doa panjang lah kita, seorang-seorang kita tak panjang juga. Jadi kalau kita nak kekelitkan time kita dengan Allah ni, Allahu Akbar, berapa minit ya satu hari? Jam-jam kita berbaki ialah urusan dunia, sibuk atas kenderaan, atas jalan raya, di kedai-kedai, tempat kerja cari makan. Kita tak nafilah di pejabat masing-masing, tapi masa kita. Jadi kalau kita renung balik tentang hubungan dengan Tuhan dalam konteks masa dan usia kita ni, tuan-tuan, munasabahlah daripada masyarakat Allah sebab apa? Ada golongan yang menyesal. Rabbana absarna wahai Tuhan kami dah menyesal hari ini, farji'na na'mal, kami nak balik semula ke bumi, nak beribadat. Ketika itulah, tuan-tuan, kita ajak diri masing-masing. Saya sebut itu saya sebenarnya, saya setuju, saya cakap ni untuk saya. Bangun tadi pukul 4.20, bukan cerita awak bangun tapi 4.20, tapi dengan urusan bangun, kemudian toilet apa, sembahyang tahajud bukan sampai 8 rakaat pun, tengok dekat sobat lah, sebab 2 rakaat, zikir bukan panjang mana pun. Jadi masa kita ni kadang-kadang pergi kepada benda yang tak tahu hala dengan Allah. Jadi sebab itulah saya begini, tuan-tuan, bukan apa ni, sebab ada suatu hadis Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Nabi sebut, Nabi kata siapa yang sangat-sangat berhasrat, bercita-cita, seronok nak bertemu Allah, Allah nak bertemu dengannya. Hadis, siapa yang berhasrat, bercita-cita, seronok ni nak bertemu Allah, Allah nak bertemu dengannya. Tapi ingat kata Nabi, siapa yang tak nak bertemu Allah, tak nak bertemu, masa tak ada dengan Tuhan, tak nak bertemu Allah lagi, tak nak bertemu dengannya. Allahu Akbar. Jadi marilah sama-sama kita semak balik. Saya kira kuliah duha kita ini, di samping kita fokus kepada kitab, kita beri suntikan-suntikan motivasi. Mudah-mudahan sikit sebanyak 2-3 patah ini, yang bercakap pun insaf, yang dengar pun ambil kesedaran bersama. Sebab kita ni, tuan-tuan, kita nak himpunkan hati-hati kita, kita nak terjemahkan hati ke atas dasar ilmu dan amal. Nak terjemah kita kumpulkan. Sebab kita ni ada kekurangan, ada kelemahan, ada di sana kesilapan. Kita kumpulkan balik supaya laluan kita, laluan yang benar-benar membawa kita kepada rahmat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dirahmati, akhirat diradai. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, itulah tentang masa dan waktu yang kita patut beri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, tak apalah. Seterusnya hadis kita pada hadis 43. Hadis 43 yang bertajuk modal insan, itu tajuk umum lah, tapi hadisnya lebih pada tajuk modal insan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, muslimat ada? Tak nampak muslimat? Ya, ada. Ini muslimat di sebalik at-tabir ini. Biasa buka tabir, tak apa, nampak tu, nampak ya wajah-wajahnya. Baik. Kata Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi, khairul kasbi kasbul kasbu yadil amili idza nasaha. Hadir tuan-tuan, saya duk tengok perhati semenjak 2-3 hari ni,
Makna dia cukup besar. Al-Fadhil Dr. Zul sebagai penulis kitab, dia beri tafsiran dalam kerangka yang cukup baik. Saya cuba nak bawa sikit lagi dalam kerangka yang lebih jauh sikit, sebab ini hadis yang begitu bermakna kepada kita. Dia bukan setakat modal insan, tapi bersabit dengan soal kita punya nilai pendapatan, rezeki yang kita cari. Baik, sabda Nabi SAW, sebaik-baik, minta maaf sekejap, nak tengok dalam saya punya iPad tentang hadis ini supaya tak lari. Baik, dalam hadis Nabi bersabda kepada kita, kata Nabi SAW, khairul kasbi kasbu yadil amal idha nasah. Sebaik-baik pekerjaan, tengok, sebaik-baik pekerjaan ialah pekerjaan tangan seorang apabila ikhlas dalam amalannya dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan, hati Nabi ni dia ringkas tapi padat, betul-betul menjadi panduan kepada kita. Daripada Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Nabi bersabda, kasbi kasbu yadil amal idha nasaha. Sebaik-baik pekerjaan ialah pekerjaan dengan tangan seorang apabila ikhlas dalam amalannya dan menunaikan dengan sebaik-baiknya. Tiga benda. Yang ketiga, menunaikan sebaik-baik pekerjaan. Tuan-tuan sekalian, kita kena ingat, dalam hubungan kita dengan kehidupan ini, kita punya nikmat rezeki yang bersifat makanan, minuman, pakaian, apa saja datang daripada pekerjaan. Pekerjaan, kerja itu mendatangkan nikmat yang pelbagai. Dengan kerja dapat rezeki, dengan kerja dapat makan, dengan kerja dapat minum, dengan kerja dapat berpakaian, dengan kerja dapat bina kediaman dan membina keluarga. Tapi kalau tak bekerja, kita menjadi orang meminta-minta. Nak bina diri pun tak boleh, nak bina keluarga tak boleh, nak makan pun payah, nak minum pun susah, saat tak kerja. Sebab dalam agama kita, pekerjaan sesuatu yang wajib dilakukan. Hujahnya ada, Ustaz? Ada. Apa hujahnya? Kau nak bagi tahu. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayat apa tu? Ayat surah Al-Furqan, Al-Qasas ayat 70. Al-Qasas 70. Cuba semak kalau tak salah ingatan saya, 70 Al-Qasas. Itu hujah. Allah kata apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa hak kamu di bumi. Jangan lupa hak kamu di bumi. Hak itu apa benda? Pendapatan, pekerjaan lah. Allah sarankan kita dalam urusan hidup ini, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirata, cari akhirat punya pahala lah, pahala cari punya akhirat. Tetapi kata Tuhan, jangan lupa masa yang sama nasibaka minad dunya, hak kamu dalam urusan dunia. Mana apa? Kerja, kena kerja. Hak kamu atau kena kerja. Kerja macam mana? Islam tak tentu, tapi Islam letak asas agamanya ialah halal. Walaupun kata Nabi, kamu kumpul kayu kering, kumpul kayu kering, ikat-ikat, pergi ke pasar. Ini pun hadis juga. Ada sahabat Nabi SAW yang relax. Kita sahabat Nabi ada yang macam nak menganggur lah mudah-mudahnya, tak buat kerja. Kekuatan ada, fizikal kuat,
Orang sihat tapi macam malas buat kerja. Nabi marah. Nabi kata jangan, kamu bukan saja kerja, hatta sekalipun kau pergi kepada hutan, cari kayu, ikat kayu, jual. Sekalipun kerja tu ikat kayu, jual dia, pendapatan. Maka dalam Islam, apa hukum menganggur? Haram. Al-battalah, bahasa Arab kata menganggur, al-battalah bahasa Arabnya. Haram dalam Islam, menganggur haram. Apalagi orang tu ada kemampuan fizikal kuat, tubuh sehat, malah bekerja, dia tak layak bagi makan. Lepas tu kalau ada orang nampak sihat badan, malah kerja, tak payah bagi kat dia walaupun 10 sen, biar dia cakap sendiri. Ustaz, derma kan bagus. Kalau derma sekali pun, sebab apa? Dia tak layak. Atas dia tu ada kekuatan. Yalah, tengoklah orang kan, nampak kawan kita ni tubuh sihat, mata terang, tegak, dia minta-minta nak minta makan. Dalam Islam tak payah bagi kat dia, walaupun derma itu penting. Sebab apa? Kita tahu dia ni orang yang boleh buat kerja, cuma suka meminta, tak payah bagi. Tak layak, cari orang lebih layak lagi. Tak tu. Sebab tu dalam Islam ini tuan sekalian, minta maaf ya, ni bukan batuk ni, bagi dia sihat lah, dahsyatlah, ni dahaga sikit ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam Islam kaedah macam tu. Jadi kerja ini satu tuntutan, mesti baik, itu satu. Kemudian keduanya ialah kerja itu dalam bentuk yang sesuai dengan agama. Syarat kerja dalam Islam ni ada 4, ada 3. Syurutul amal, syarat kerja dalam Islam ada 3 syarat. Ini dinukilkan para ulama. Saya ambil ringkasan apa syarat kerja dalam Islam. Yang pertama, kerja gaji mahal. Jangan tulis je, cepat tulis je, sudah tulis tak, bukan gaji mahal, gaji murah. Dalam Islam 3 syarat. Yang pertama, kerja sesuai dengan syarat, muwafaqatus syar'i, sesuai dengan syarat. Itu asas agama, mesti sesuai dengan syarat. Kerja dia Masya Allah lah, sapu sampah di jalanan, buruh kasar lah. Dunia sekarang kata buruh, dulu buruh kasar lah, sekarang dia tak buruh kasar dah. Dah berubah terma tu. Dulu buruh kasar ustaz kan, sekarang dia pakai istilah. Ada, saya dengar dalam satu IQ baru ni, dia tak pakai buruh kasar, dia bunyi nampak kasar ya. Tapi dia katalah kerja dia Masya Allah, sapu sampah di jalanan, pagi-pagi sapu sampah, kemudian 10 rehat, sambung balik. Itu kerja sesuai syarat. Kalau bergaji 1 jam RM20, itu kerja dengan syarat sesuai. Termasuk dia bekerja di luar daripada kontrak itu lagi. Penting nak gambarlah, pertama syarat pertama ialah muwafaqatus syar'i, apa saja. Jadi kita tengoklah. Tapi kalau kerja itu di kilang arak, saya tak nak arak ustaz, saya hanya sekadar masukkan arak dalam botol je. Saya sebagai driver lori arak je, saya tak nak arak. Saya bawa lori arak daripada Kuala Lumpur menghala ke mana-mana. Tak boleh. Awak tak minum ke, awak tak pernah pegang arak, tapi kerana mandu lori arak, haram. Sebab itu tak sesuai syarat. Contohnya, saya kerja cashier ustaz, di mana? Di kedai jual arak. Arak ada jual, haram dah. Ini pun satu sensitif juga ni. Ada tempat-tempat tu yang arak dia jual tu, susah tu. Kita pun dah beli barang, kita pergi beli barang tu, situ isu lain, roti ke apa. Tapi ini satu benda yang kita ambil cakna lah. Pihak berkuasa kita ambil cakna benda macam ni. Pihak berkuasa yang ada kekuasaan kena cakna. Sebab saya sebut terang-terang, hari ni bila ada lokasi tu, tak sebut nama lah,
jual arak dalam apa, dia punya peti ais. Pihak berkuasa tempatan, kuasa kaji kena ambil cakna isu macam ni. Kena pasti tidak ada benda macam tu. Tapi bila tak ada cakna dalam urusan pentadbiran, yang terlibat anak-anak muda kita, yang sakit anak muda kita lah, yang kerja cashier. Dia tak menolak tapi dia jual. Orang masuk beli, dia yang uruskan jualan, pembelian, terima barang, kemudian dibayar harga. Ini masalah ini yang tak sah ni. Lepas tu bagi saya kena sensitif. Hari ni pihak berkuasa kena, dah semua kita dah lama kita sebut ni, tapi kena sensitif lah. Jangan jadi perkara yang tak dicanakan, jangan bahaya. Yang pertamanya ialah soal syarat. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dalam urusan kerja, syarat kedua apa dia? Yang pertama soal syarat. Syarat kedua pekerjaan ini dalam apa pekerjaan, yang keduanya apa dia tuan-tuan? Kita bekerja dalam keadaan tidak abaikan agama dan kewajipan agama. Dengan maksud yang lain, kita bekerja jangan abaikan agama. Kita bekerja jangan abai waktu sembahyang. Maulah syarat betul dengan syarat. Tapi kalau kerja rajin dah, bagus dah kerja syarat kata betul, tapi abai kewajipan ibadat, ini tak betul. Batulah muwafaqat syar'i tadi satu hal. Kemudian yang keduanya ialah jangan abaikan kewajipan agama. Kerja dia dah bagus, tapi kewajipan agama diabaikan, solatnya tidak. Ini yang salah ni. Ini kita kena bincang ni, kena faham. Maksudnya ialah jangan abaikan kewajipan agama di sebab pekerjaan kita buat itu. Yang ketiga ini dia yang sebut dalam hadis kata ikhlas dalam kita bekerja. Ikhlas itu syarat dalam kita bekerja. Pertama sebagai syarat, kedua dalam bekerja jangan abaikan hukum hakam agama, yang ketiga ikhlas. Ini syarat. Bila menepati syarat tersebut, maka kita sah dalam urusan pekerjaan. Bahkan dalam Islam, Nabi bangga, Nabi cukup bangga dengan usaha cari rezeki. Hadis Nabi sebut daripada daripada Abu Hurairah, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kata apa? Afdalul a'mali ala zahril ardi thalathatun. Ada 3 amalan mulia di bumi. 3 amalan mulia di bumi. Yang pertama ialah talabul ilmi, cari ilmu. Yang kedua al-jihad, berjuang tegakkan agama. Yang ketiga al-kasbu, cari harta rezeki halal, bekerja untuk dapat rezeki halal. Yang ketiga Nabi sebut ni 3 amalan yang utama. Di pertamanya ialah at-talabul ilmi, cari ilmu tu ilmu. Yang kedua ialah al-jihad, berjuang menegakkan agama. Ketiganya al-kasbu, mencari rezeki yang halal melalui kerja halal. Ini 3 amalan Nabi paling muliakan, Nabi suka banget. Jadi maka dengan itu hadis ini Nabi pertama sebut khairul kasbi kasb yadul amil idna sahih. Pertama pekerjaan, kena jelas. Yang keduanya adalah Nabi sebut tentang keikhlasan. Itu poin kedua kita pada hari ini ialah tentang kerja itu ikhlas. Tuan-tuan, puan-puan semua, ikhlas adalah pakaian utama bagi pekerjaan. Bukan saja pekerjaan, bahkan ibadat. Pakaian utama pekerjaan ikhlas. Bukan saja ikhlas kita dalam kita bekerja, beribadat pun sama. Batulah ikhlas ni menjadi neraca penting sekali. Kita bekerja kerana Allah, kita beribadat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal inilah yang saya nak sebut pada tuan-tuan di pagi ini, sikit sebanyaklah daripada kitab yang lebih besar daripada itu ataupun daripada isu ikhlas ini, di mana para ulama kita menyebut antaranya Al-Imam Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahmatullah. Dia sebut kepada kita bahawa dia kata apa? Ikhlas dalam bekerja
Ikhlas dalam beramal adalah min usulil iman wa qawaidid din. Ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadat adalah bukan usul utama dalam kita beriman, dalam kita beragama. Usul utama sekali. So macam mana kita nak faham ikhlas dalam bekerja? Faham macam mana tuan-tuan? Ikhlas dalam bekerja, dia begini. Ikhlas dalam bekerja ini bermakna kita dalam keadaan ada dalam niat hati kita nak dapat apa pun rezeki kita dapat, rezeki yang baik kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebila kita bekerja, sumbernya untuk siapa tu? Untuk diri kita, keluarga kita, anak pinak kita, dan rumah kediaman kita. Itu biasa dalam usaha pekerjaan. Tuan-tuan bekerja, apa pekerjaan tuan saya tak kisahlah, tapi pendapatan untuk apa sebenarnya? Untuk kita, keluarga, anak-anak, dan rumah kediaman kita. Seinci air minuman, walaupun segelas air minuman kosong ni, bukan air teh tarik pun, ya, ia merupakan sumber kekuatan kepada kita dan keluarga. Kita beli air sebotol harga RM1, kita beli nasi sepinggan harga RM5 contohnya, RM6, RM7 contoh sekarang ni. Bukan RM5, tak jumpa RM5 dah, selemak pun RM6 dah, sepinggan sekarang ni. Semua ini dia ada harga kepada kita sebenarnya. Bukan sekadar kita minum makan, tapi menjadi faktor kepada kita bina kehidupan. Dengan sebab kita minum air seteguk, kita sehat. Dengan sebab kita minum air seteguk, kita jadi orang yang sehat afiat. Masuk makanan lagi sehat. Bukan untuk kita saja, untuk anak isteri keluarga. Jadi suatu kata para ulama, dia sebut ikhlas bekerja ini bab kita nak pendapatan kita, pendapatan yang Allah redha, Allah berkati. Nabi Daud alaihi salatu wassalam, tukang besi, dia lembutkan besi menjadi bahan kepada macam-macam benda. Pernah suatu ketika, ni cerita daripada riwayat yang lama lah, nak kata Israeliat tidak juga, tapi sahnya cerita ini disebut para ulama. Nabi Daud alaihi salatu wassalam, pekerjaannya ialah melembutkan batang besi. Itu kuatan dia. Besi lembut, dilembutkan dan menjadi macam-macam lah. Sama ada senjata ke, sama ada benda-benda yang bersifat kebaikan. Ada orang pelekehkannya, sedangkan itu mukjizat sebenarnya Nabi Daud, mukjizat dia. Ada orang pelekehkan. Apalah Nabi Daud kerjanya macam tu, tak macam orang lain. Sampai setahap beliau Nabi Daud alaihi salatu wassalam mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana pun orang pelekehkan kerjanya. Tapi apa yang berlaku, Nabi Daud kata apa? Bila Allah dimengadu kepada Allah, Allah berkata kepada Nabi Daud, itu adalah hak kamu Daud, hak kamu, urusan kamu, rezeki kamu. Maka Nabi kata kepada orang yang lekehkannya, dia kata apa? Aku lemukkan besi ini menjadi sesuatu yang baik untuk aku. Mana mudah katanya, dalam bahasa mudahnya, dengan besi buat senjata, buat parang, aku jual. Apa masalahnya? Halal, halal, baik-baik. Jadi maknanya dalam urusan kerja ini, keikhlasan itu penting. Betul kita tuan-tuan, kita nak biarlah pekerjaan kita, sekalipun apa bentuk pekerjaan kita, kita ada keikhlasan demi untuk diri kita, anak isteri kita, keluarga kita, bahkan kediaman kita. Ikhlas kita bekerja untuk diri kita, untuk anak isteri kita, untuk anak kita dan kediaman kita. Kali itulah kita letak sebagai nilai ikhlas dalam kita beramal, insya-Allah berkat.
Kadang-kadang kerja bukan banyak pun gaji, minta maaf lah, tak banyak, tapi berkat tu ada. Ada keikhlasan. Sementara pula bukan setakat tu, dia walaupun kerja tak banyak gaji, tetapi boleh menyumbang, boleh bersedekah, boleh infak pada orang lain. Allahu Akbar. Lagi berkat. Ikhlasnya ada. Sampai peringkat boleh infak pula tu. Berbanyak mana dia bagi infak pada masjid surah contohnya, dapat duit yang dia ada, gaji tak banyak tadi, infak anak yatim, orang miskin, surah masjid. Ini semua tuan-tuan neraca Nabi sebut ni. Nabi kata ada nilai ikhlas. Kasbu yadil amil ila idza nasaha. Nasah di sini lah keikhlasan. Ikhlas. Itu dua. Yang ketiga Nabi sebut ini ialah menunaikan dengan sebaik-baiknya. Pekerjaan kita ini kita buat dengan sebaik-baik pekerjaan. Ini berkait dengan soal amanah dalam urusan pekerjaan, amanah dalam urusan kita berharta, amanah mana kita tidak percaya amanah. Dalam urusan kerja kita tak ada percaya amanah. Nak tipu orang, kalau kita jual barang tak ada niat nak tipu pelanggan. Ini maksud sebaik-baik, maknanya secantik-cantik amal. Tak kita buat benda yang di luar pada agama. Contohnya tidak percaya amanah. Kalau kita dalam keadaan mengurus urusan-urusan yang bersifat dengan orang, tak ada nak tipu orang. Kita berniaga dalam bentuk barangan, berilah barang yang terbaik. Jangan pula kata ini barang baik, ini barang berkualiti, dijualnya barang tak kualiti, barang yang tak ada kualitinya tapi harganya harga mahal. Barang yang elok dikatakan barang buruk, dikatakan elok lagi. Buah yang buruk dikata buah yang elok, harganya harga buah elok. Ini tak amanah. Dan inilah merupakan penyebab kepada rezeki kita Allah hilangkan keberkatannya. Itu sebabnya hilang barakah. Pendapatan kita akhirnya bukan benda yang Allah berkati. RM yang masuk, RM yang Allah haramkan, bukan berkat. Ini kita paling takut. Sebab kata Nabi SAW, orang ini buat dengan sebaik-baik pekerjaan. Nasaha dengan makna sebaik-baik, sebaik pekerjaan. Tidak pecah amanah, tak menipu, tak dusta, tak berbohong. Kita bila baca dalam Quran dan akhbar pada seharian, banyak cerita ni tuan-tuan. Ada orang buat kerja online, orang beli barang dengan dia sekian-sekian spek dengan harga sekian, dihantar barang yang tak ada harga yang macam dia di order. Berlaku. Katalah nak beli barang ni, saya pakai sekarang apa ni? Ni yang pakai sekarang ni. Pakai apa ni? Mic, ya, mic yang tak berapa, yang tak berwayar, ya, cordless mic contohnya. Masuk dalam tawaran dalam iklan, harganya RM180. Biasa 400 tapi harganya murah. Kenapa? Sekian. Yang terbaik contoh sekian. Orang beli, dihantarnya barang terbaik, pakai 2 minggu habis. Bateri pun down terus. Berlaku. Jadi macam ini, itu dah hilang amanah. Pendapatan kita daripada sumber tadi haram sampai bila-bila. Itu kena tegas isu ni. Betul, kita bila ada hubungan orang dalam usaha perniagaan, tolong jaga hak orang kepada kita, atas kita. Tolong jaga. Sebab apa? Sebab dua benda. Yang pertama, bila kita musnahkan hak orang pada kita, dosa. Yang keduanya adalah orang tidak akan berikan kita kebaikan. Berjadi orang kata apa kepada kita? Doa kejahatan. Orang ni, peniaga ni jahat. Mudah-mudahan Allah angkat daripadanya kebaikan ataupun dia ugi memanjang. Orang doa tak menentu pada kita. Boleh jadi orang doa keburukan, maka kita beri bebanan. Itulah tuan-tuan, dalam hal ini kata para ulama, bila sebut tentang sebaik-baiklah beramanah, sampai Nabi sebut dalam hadis kata apa? At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin.
Seorang peniaga yang benar, jujur dan beramanah akan bersama dengan para nabi-nabi di alam mahsyar nanti. At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin. Peniaga yang jujur, yang beramanah akan bersama nabi-nabi di hari akhirat. Itu menunjukkan bagaimana orang buat kerja ini kena ada amanah. Baik, sekarang kita bincang orang berniaga. Habis yang tak berniaga, yang kerja bukan perniagaan, yang kerja dalam urusan-urusan dengan manusia tapi tak bukan berniaga, pegawai dia, staf apa dia, pun sama ceritanya. Mesti ada nilai amanah tadi. Tidak curi tulang, tak curi daging, tak curi kepala. Lebih kurang begitulah. Istilah curi tulang tu umum. Maksud tak curi daging, tak curi kepala, tak curi ekor. Ini yang payah kita ni tuan-tuan. Jadi kita kadang-kadang berdepan dengan situasi bila hadir kita tak masuk faham agama betul-betul, kita cincai. Saya takut, atau saya sendiri takut, atau saya secara peribadi lah mengambil keputusan untuk pencen awal Ustaz, ya. Pencen awal ni cerita live pula dari ni. Pencen awal sungguh, ya, tak dan apa ni, pencen tak sempat nak pencen, nak habiskan kerjaan saya pencen awal. Sebab tu saya termenung. Saya masa tu pensyarah di Universiti UM. Kita kadang-kadang program banyak di luar, penjemputan macam-macam, bukan misalnya kawasan luar kawasan. Kadang-kadang keluar pagi, balik besok, balik lusa tulan. Jadi saya berfikir pada masa itu, ya Allah, ya Tuhan, aku cari rezeki dan tapak asal aku di universiti, gaji bulanan universiti yang bagi, dengan pendapatan allowance sekian-sekian macam-macam dapat. Ustaz pun tahulah, dia pensyarah juga, ya. Sekarang masih lagi tuan sekalian, tahu cerita sana belum, ya? Kalau lagi muda, Ustaz muda lagi, okay. Alhamdulillah, ya. Saya pun saya lah, cerita saya ni kadang-kadang terasa beban. Macam mana aku nak fokus kepada kerja yang asal, tapak asal, kerja luar banyak, masa, tenaga, waktu, meletih beban. Saya buat keputusan atas nama saya kesempatan tak nak bercampur aduk antara benda yang di luar konteks dengan dalam konteks pekerjaan. Tak apalah, tinggal kerja rasmi dan buat apa yang boleh buat secara terbuka dengan masyarakat. Nak ke mana, hulu hilir, tak balik pun tak apa, balik juga lah, bukan tak balik, ya. Nak keluar 2 hari 2 malam pun tak kisah, nak keluar pagi balik malam pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita ada kerja kita khas. Saya kata baik pencen awal, maka saya tak nak berdosa dengan pelajar-pelajar saya, dengan universiti, dengan majikan saya. Ini saya punya minta masa buat tuan-tuan. Saya kata bukan saya terbaik, tapi perasaan saya pada masa itu sampai hari ini, itulah saya. Sebab apa? Ini kerja amanah ni. Jadi kita tak nak rezeki yang bercampur bau. Haram pun ada, halal pun ada. Jadi halal, haram campur jadi halal. Itu bahasa baru tu, halal. Tak nak macam tu. Kita nak rezeki berkati. Dia saya pun putusan dalam usia 53 tahun, saya kata cukup. Pencen dah boleh dah, sikit-sikit apa dah boleh lah, ya. Dan rakyat dah pencen. Maka saya rasa tenang. Jadi tuan-tuan, minta maaf, ya, bukan saya nak kata saya terbaik, tidak, demi Allah tidak. Tetapi benda macam kita menjaga. Sebab itulah kita pada hari ini kena berhati-hati. Nabi beringat kepada kita, sebaik pekerjaan macam tu sifatnya, ada amanah dalam urusan, amanah dalam kerja, supaya apa? Keberkatan. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, dia begini, bila kita bekerja dalam suasana ada kekuatan tadi, halal pun ada, sesuai dengan syarak pun ada, kita pula jaga ibadat masa bekerja, tak macam mana tuan-tuan, itulah faktor ketenangan kepada kita. Sebab rezeki hidup ini daripada kita pun cemerlatan, ada berbenda yang kita dapat. Pertama, keberkatan, berkat hidup, berkat makan minum, berkat rezeki, berkat pendapatan, berkat keluarga. Yang kedua, kebahagiaan. Kita tenang, tak tertekan. Sebab apa? Yang masuk dalam kocek kita halal, wajiban. Kita tak tertekan. Orang yang masuk benda haram, tuan-tuan, tak hidup anda, percayalah.
Orang yang berpuasa benar haram daripada pendapatan, haram masuk, tak tidur malam. Ustaz tahu, macam pengalaman je. Saya kata berdasar kepada cerita-cerita kita baca, jiwa tak tenteram. Jiwa tak tenteram, hidup pun tak tenteram. Asyik-asyik berfikir tentang dosa dia. Kebimbangan tu ada. Sebab rezeki daripada yang haram. Macam orang terima rasuah lah. Orang ambil rasuah, dia tengok van SPRM saja, sudah aku ni. Padahal van tu lepas rumah dia je, bukan kereta SPRM. Tulis contoh, bukan SPRM Malaysia, M tu Mauritania, ya, SPRM Mauritania, bukan Malaysia ataupun Mongolia ke contohnya. Baik, tuan-tuan, dia buat benda yang berasal pada maksiat, rasuah. Tengok kereta yang ada lambang tu pun dia terasa dah macam kita buat salah lah. Kita tengah-tengah mandu guna phone, tiba-tiba polis depan kita lalu depan sana, kita rasa apa? Sudah. Padahalnya polis tak nak tak tengok kita pun, tapi kan tengok kereta polis saja berdepan kita, kena aku ini sebab tengah guna. Padahal polis tak tengok pun. Bila ada bersalah saja, jiwa tak terang. Betul tak? Angguklah tuan-tuan, kalau belaka ni pernah bawa kereta tengah-tengah memandu pakai telefon, radar tak pakai kan, tengok polis kat depan, sudah kena aku ini, denda 300 RM. Jiwa kita tenang sebab kesalahan itu dia berbekas. Tapi kalau jiwa tak ada kesalahan, tak apa. Orang tak bersalah, mana rasa takut? Batulah ada patah mereka kata apa? Takut macam mana? Istilah Patah Melayu, benar, berani kata benar. Betul. Berani kata benar. Apa lagi? Takut kerana salah. Memang betul. Orang kita ada patah dia, dan itu hadis sebenarnya. Suatu orang yang berlaku benar, dia tak takut. Yang bersalah memang takut. Dia terancam. Sebab kita hidup ini tuan-tuan, takkan ada kerongsingan, kebebanan bila kita ada mendapat ilmu, baik rezeki macam-macam. Itu semua perjalanan kita. Maka kita minta kepada Allah. Saya tadi dalam ceramah di Masjid Al-Falah tadi bawa kepada masjid tadi tuan-tuan, satu doa yang kita nak kena baca lah sentiasa. Ambil pada pagi ni, doa-doa ni semua kita baca ni, tapi kita tidak mengamalkan secara konsisten. Dalam surah Al-Imran ayat ke-8, surah Al-Imran ayat ke-8 kata patut baca supaya hati tenang, jiwa tak rasa gelisah, hidup keadaan tak ada musibah yang banyak, tak ada ujian mendatang. Allah hindarkan ujian. Apa doanya? Surah Al-Imran ayat ke-8. Al-Imran ayat ke-8. Ayatnya apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Oh, doa tu Ustaz. Doa tu lah, memanglah doa Quran. Al-Imran ayat ke-8. Tolong baca. Doa ini doa apa ni? Doa agar hidayah tetap, hati kental, jiwa baik, tak ada ujian mendatang. Kita minta Allah jaga kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Baca dan bacalah. Kita nak tenang jiwa, tak ada rasa gelisah, urusan kerja kita pun bahagia, tak ada musibah menimpa, tak ada halangan mendatang, tak ada benda mencurigakan kita. Kita buat apa pun tenang, setenang-tenang. Ini doanya. Al-Imran ayat yang ke-8. Semua ni tak ada yang tak hafal sebenarnya. Cuma bila baca, jarang-jarang. Bila baca, kadang-kadang. Bila baca, tak pernah baca. Tapi tahu, orang baca biasa doa ni bila ni? Dalam sembahyang jenazah. Kita nak habiskan takbir keempat tu, takbir keempat, kita baca doa ni. Rabbana la tuzigh qulubana sampai akhir. Ya Allah, ya Tuhan, jangan engkau palingkan hati kami, pesongkan hati kami. Jangan ya Allah, kami nak hati kami tetap tenang setenang-tenangnya, tak ada kerusingan, tak ada kepayahan, tak ada benda yang menekan kami. Hati kami tenang setenang-tenangnya, tak ada benda merusingkan kami, tak terpesong jiwa kami. Ini merayu kita. Kita merayu ni tuan-tuan, kita minta ni sebab Allah berkuasa atas kita.
Allah yang boleh berikan kita segala-gala keamanan dan kebaikan. Allah boleh tolak pada kita segala keburukan. Wahab lana min ladunka rahmah, ya Allah berikan kami rahmat-Mu. Innaka antal wahhab, Engkau Tuhan kami yang maha pemberi. Al-Wahhab, Tuhan yang maha pemberi. Ini tuan-tuan berada surah Al-Imran ayat yang ke-8. Allahu Akbar. Kita ni bila kita bergantung dengan Allah, Allah tidak akan mengecewakan kita. Terutama dalam urusan pekerjaan yang namanya al-kasbu tadi ataupun amal soleh kita. Baik, conclusionnya hari ini tuan-tuan, dia bukan soal rezeki lah sebenarnya. Hari ini soal rezeki. Suatulah pendapatan rezeki ini benda yang paling sensitif dalam kehidupan kita. Kerana benda ini bersifat harta. Pendapatan harta, rezeki harta kebiasaannya. Bagi kita nak sangat bila unsur harta ni masuk dalam kehidupan kita, dia harta yang dijagai, yang baik, yang benar-benar berkat dan bukan sesuatu yang boleh membawa kepada kita keburukan. Maka kita nak menjaga sangat-sangat supaya akhirnya semua sumber pendapatan kita daripada hasil pekerjaan yang baik-baik, insya-Allah. Jadi kalau kita jaga pada awal kerja kita kepada agama, insya-Allah sampai bila-bila pun Allah akan berkati. Tapi kalau kita di awal kerja pun dah macam-macam masalah, tak berkait dengan agama, bahkan tak ada kaitan dengan hukum hakam agama, sampai bila pun bermasalah. Maka ada orang minta maaf sebut ada orang yang hidupnya sentiasa kerusingan, kepayahan, penderitaan, macam-macam. Ada asas dia bekerja itu, ada yang tak kena dengan agama, tak kena dengan agama. Allah tarik keberkatan daripadanya. Betul Allah uji macam-macam. Tapi orang yang daripada awal kerja dia, walaupun dia seorang yang bergaji kecil, tapi kan kerja tadi ada nilai agama, ikhlas pun ada, syarat pun selesai, dia dengan Allah pun dekat, insya-Allah sampai bila pun dia tak akan diuji Allah dengan kepayahan. Tenang dalam kemiskinan. Miskin tak banyak tapi tenang. Ini wording penting ni. Tenang dalam kemiskinan apa makna? Berkat. Miskin kan maksud bukanlah kelaparan, tapi tak banyak harta, tapi tenang, tak ada berkat. Tapi kita naklah juga tenang dalam kekayaan. Lagi kita nak kaya raya, tenang, lagi naklah. Tapi ada orang tenang dalam kemiskinan sebab berkat. Daripada apa dia dapat itu Allah berkati. Subur, hatinya subur, harta pun subur. Tak banyak tapi subur. Tuan-tuan, hari ini hari yang begitu dekat kita lah. Saya kata hari ini hari kita bersama untuk kita capai pekerjaan yang baik, ikhlas dan tunaikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat, rezeki yang baik, pendapatan yang baik, yang halal, dan jiwa kita jiwa yang benar-benar lapang. Dan kalaupun dapat rezeki, dapat kita jadikan itu sebagai sumber kekuatan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan untuk umat dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Jadikan kami dalam keridhaan-Mu ya Allah, dengan harta yang halal, rezeki yang halal, pekerjaan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini dalam hadis yang saya rasa itu peringatan buat kita bersama. Tak kira siapa kita. Sebab jangan rakus, tak pasal-pasal kerakusan yang begitu rupa menjahanamkan kita akhirnya. Dan ada orang tertipu dengan kerakusan dunia. Tertipu. Saya pun tak sempat nak bagi tahu 2-3 ayat yang lain lah. Tapi ada doa yang kita kena baca. Antara doa disebutkan oleh Al-Imam Al-Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf sikit. Ya. Iaitu hadis daripada Al-Imam Ibnu Majah. Kita dah buat harta benda ni, soal makan minum ni, harta benda ni, doa ada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Daripada hadis Ibnu Majah.
Kita minta dengan Tuhan, ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik, rizqan tajiban, kecil sikit pun baik, banyak pun baik. Kita tak minta banyak, kita minta baik-baik. Rizqan tajiban, rezeki yang baik-baik. Dan kemudian wa amal mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Ini hadis daripada Al-Imam Ibnu Majah. Kata riwayatnya, baik dibaca selepas salam pada sembahyang subuh. Khasnya lepas subuh kita baca. Ini ada satu kitab ni, karangan Syekh Sa'id Al-Qahtani, terjemah oleh sahabat saya, guru saya juga, adik pada saya pun, Dr. Abdul Basit, ya. Buku menarik, perisai Muslim, kumpulan hadiah Nabi Sallam. Satu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tajiban wa amal mutaqabbalan. Disunat kita baca bila selepas sembahyang subuh. Minta barakah awal pagi untuk keberkatan harta hidup kita, amal kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Telah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bertemu lagi pada akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tajiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.